Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin wa la yadkhulun nar. يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فقال له رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. Hadis yang hasan lagi sahih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, tidak akan masuk ke dalam syurga oleh mereka yang ada di dalam hatinya sebesar zarah daripada perasaan besar diri, dan tidak akan masuk neraka, yakni ada orang yang dalam hatinya sebesar zarah daripada iman. Maka katanya, berkatalah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwasanya aku suka akan pakaian yang bagus dan aku suka memakai kasut yang bagus. Adakah itu dipanggil sebagai takabur? Adakah itu dipanggil sebagai membesarkan diri? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah ni suka kepada kecantikan. Yang dikatakan sombong itu walakinil kibru, yang dikatakan membesarkan diri ialah dua benda. Nabi kata yang disebutkan membesar diri bukan pakai lawa-lawa, bukan pakai cantik-cantik, bukan rumah cantik-cantik, itu bukan besar diri. Besar diri ni kata Nabi dua. Yang pertamanya ialah man bataral haq, orang yang menolak kebenaran. Dan yang kedua kata Nabi, orang yang takabur ialah wa ghamasan nas, orang yang suka menghina orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang saya baca ini ialah hadis yang sah. Nabi nak abang kepada kita apa benda? Ada 4 benda yang Nabi nak khabarkan kepada kita. Pertama, orang yang ada di dalam dirinya sebesar zarah, sebesar biji sawi, perasaan sombong, tidak akan masuk ke dalam syurga. Yang kedua, manusia yang ada dalam dirinya sebesar zarah, walaupun sebesar zarah dia akan iman, dia tidak akan masuk neraka. Yang ketiga, Nabi nak bagi tahu kepada kita, ambillah nikmat dunia, pakailah nikmat dunia. Itu bukan dipanggil sebagai sombong. Itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan yang keempatnya, Nabi nak bagi tahu kepada kita, yang dikatakan sombong, yang dikatakan bongkak ialah orang yang menolak kebenaran dan orang yang suka menghina orang lain. Maka inilah dipanggil sebagai takabur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis sebagai muqaddimah kita petang ini memberikan manfaat kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, petang ini kita akan membicarakan bab mencari kekayaan dunia, mengambil kenikmatan dunia, tetapi tidak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil, kita nak belajar petang ni, nak beribadat kepada Allah, mencari akhirat, tetapi kita menggunakan sunnah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam agama kita ini ada beberapa perkara yang nak bagi agama kita ni kuat. Walaupun kita tidak ada kuasa,
Tetapi kalau kita ada 6 perkara ini, kita akan jadi hebat. Setengah orang kata, tunggu ada kuasa baru kita jadi kuat. Tidak. Berapa banyak negara-negara di dunia luar, negara itu dimiliki kuasanya oleh orang Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan. Kita tengok di negara-negara Timur Tengah misalnya, mereka menguasai kuasa. Tidak ada orang lain yang memerintah negara mereka. Tetapi adakah negara-negara mereka itu menjadi hebat? Tidak hebat juga. Nak bawa kapal terbang kena import orang lain. Nak buat kerja kena import orang lain. Nak mentadbir urus kena import orang lain. Nak merawat orang sakit terpaksa import orang lain. Harta banyak, kekayaan banyak, tapi tak boleh dimajukan negara mereka. Sebab itu Nabi SAW nak meletakkan kekuatan kepada sesuatu umat, Nabi letakkan 6 perkara asas. 6 perkara asas inilah tuan-tuan yang kita semua kena pegang. Walaupun kita tidak ada kuasa, tetapi bila kita ada 6 benda ini, Allah Ta'ala akan naikkan darjat kita. Yang pertamanya apa? Kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid, kekuatan akidah kita. Kalau kita ada kekuatan tauhid, kekuatan akidah kita, pertahankan agama Islam. Laksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh buat dengan bersungguh-sungguh. Yakin Allah bersama dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan bisnes lah. Tuan-tuan ambillah kemewahan dunia ni, insyaAllah kita tidak akan lari daripada batasan kita, tidak akan terkeluar daripada hak yang tentukan oleh agama kita. Sebaliknya Allah memberikan kemenangan, kekuatan kepada kita. Bila manusia mencari dunia tetapi tidak mengekalkan tauhid, dia mencari dunia tapi dia tak tahu hukum halal dan haram. Bila dia mencari dunia, dia tidak kisah dengan peraturan-peraturan agama. Dunianya boleh dapat, tetapi akan hilang keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja ialah mencari keredaan Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita duduk dalam dunia ini nak cari liwajhillah, semata-mata nak mencari redha Allah. Sebab itu Allah Taala sebut di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu ialah ikhlas di dalam beragama. Ikhlas di dalam beragama. Maknanya tuan-tuan, buatlah kerja selagi mana kerja itu halal dan ikhlas, insya-Allah Allah Taala akan beri kepada kita kekuatan. Amalan terbahagi pada 2. Yang pertama amalan batiniah, iaitu amalan hati dan niat. Amalan hati dan niat. Ini dipanggil sebagai amalan batiniah. Yang kedua dipanggil amalan zahiriah. Macam kita solat tadi, solat asarnya, solat maghribnya, bersedekahnya. Sekarang ini yang tuan-tuan untuk sedekah, sekarang ini nama dia amalan zahiriah. 2 benda ini yang kita buat. Satu amalan batiniah. Amalan batiniah terbahagi pada 2. Pertama, niat. Niat. Sebab apa kamu bekerja? Sebab apa kamu berusaha? Sebab apa kamu solat? Kerana apa? Kerana apa? Niat itu. Niat mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak beribadat kerana Allah, bukan kerana sebab lain. Ada orang yang tertipu dengan ibadat. Dia tertipu dengan syaitan. Tertipu dengan syaitan. Contoh saya buat. Ada satu orang, dia ni sakit. Sakit yang perubatan hospital tak boleh nak rawat. Bila perubatan hospital tak boleh nak rawat, doktor tak boleh nak rawat, doktor pun tak tahu apa sakit. MRI sudah buat, CT scan sudah buat, operation sudah buat, tapi masih sakit. Akhirnya dijumpa dengan satu bomo. Bomo kata macam inilah, ibu, nanti malam ibu bangun sembahyang malam. Sekitar 4 pagi. Ibu bangun sembahyang tahajud sekitar jam 4. Nanti malam insya-Allah akan datang orang ketemu sama ibu. Jadi pada masa itu dia akan datang, maka ibu tolong cakap apa sakit ibu. Nanti dia akan rawat ibu. Bunyinya sedap, bunyinya seronok. Bangun sembahyang malam, bangun tahajud. Tapi dia cakap nanti malam pukul 4 pagi itu akan ada orang datang. Nanti dia akan rawat ibu, dia akan tolong ibu. Maka ibu tadi pun bangun sembahyang malam jam 4.
Soalannya, sembahyangnya itu kerana Allah atau kerana kita nak bertemu dengan jin? Jawapannya dia solat kerana nak bertemu dengan jin. Itulah nama dia syirik pada Allah. Walaupun bunyinya solat sembahyang malam. Sebab niatnya tidak dijaga. Amalan kita ni tuan-tuan kena jaga. Yang nombor satu ialah niat. Niat rosak. Niat bukan kerana Allah, habis amalan kita. Niat kahwin bukan kerana Allah. Niat membeli bukan kerana Allah. Niat memakai bukan kerana Allah. Hatta niat sikat rambut ni pun kalau bukan kerana Allah, sia-sia amalan kita. Amalan kita dikira apabila niat lillahi ta'ala. Tapi tak payahlah sebut saya ku sikat rambut kerana Allah Ta'ala. Tak payahlah. Nanti tuan-tuan buat pula usolli apa. Pula usolli sembahyang. Ini sikat rambut bukan sembahyang. Maknanya niat kita itu. Yang kedua, amalan batiniah ialah menjaga hati. Tadi menjaga niat. Niat masa mula-mula kita buat. Masa mula-mula beribadat. Masa mula-mula kita buat ibadat. Kita niat kita. Hati selepas itu. Ada orang hanya menjaga niat masa buat ibadat. Tapi selepas ibadat dia tak jaga. Dia datang ujub. Dia datang takabur. Dia suka mengheboh-hebohkan perbuatan baik dia. Masa dia sembahyang subuh, dia baik kerana Allah. Aku nak sembahyang subuh kerana Allah. Dia pun datang masjid. Keluar daripada masjid, dia tengok orang tak datang solat. Apalah dia orang tak sembahyang subuh. Tengok aku ni bagus. Hatinya sudah lari kan. Hatinya tak dijaga. Sebab itu amalan di antara amalan yang paling susah dijaga bukan amalan sembahyang kita. Nak baca Fatihah senang dijaga. Nak i'tidal senang dibuat. Nak sujud senang dibuat. Yang paling susah nak dipelihara ialah hati. Sebab hati dia boleh berubah-ubah. Hati kita boleh berubah-ubah. Macam kita ni jadi suka relawan dalam masjid. Kita ikhlas buat kerja. Masa buat kerja tu ikhlas buat kerja. Tapi bila sampai jawatan kuasa buat ucapan, pengurusi imam masjid buat ucapan, terima kasih pada Lebay Dolar, terima kasih pada Haji Ishak kerana tolong buat kerja. Tiba-tiba tak disebutnya Haji Ismail. Aku pun buat juga kerja, kenapa tak disebut? Nampak tuan-tuan, hatinya sudah bertukar. Bila hati ni bertukar, habislah ibadat itu. Sebab dia buat ibadat bukan kerana Allah, dia buat ibadat sebab hatinya tak seronok kalau orang tak sebut nama dia. Dia nak disebut nama dia. Ini masalah tuan-tuan. Saya pernah jumpa dengan satu orang. Dia satu orang pengurusi majlis sebut nama satu VIP. Yang berbahagia, Datuk. Ingat dia sebut. PMB, JKR, LLM, semua dia sebut. Datang saya terus sebut je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak sebut nama dia. Tak sebut pingat pangkat dia tuan-tuan. Masya Allah. Terus balik je. Tak dengar kuliah saya tuan-tuan. Mana saya nak tahu pingat kamu apa? PPT ke, BKM ke, apa ke benda ke? Mana yang saya nak tahu? Okay, ini tuan-tuan penyakit kita ni. Kalau kita niat kerana Allah semata-mata, apa ada pada pangkat? Apa ada pada benda ni? Tak ada benda tuan-tuan. Tidak ada nilai kita ini. Baik, yang keduanya, amalan zahiriah. Yang kita kena jaga selepas amalan batiniah ialah amalan zahiriah. Ini dipanggil dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab, mustaba'ah. Mustaba'ah maknanya ialah amalan zahiriah mesti dibuat macam mana Rasulullah SAW buat. Baru betul. Tetapi amalan yang mengikut Nabi SAW itu ialah amalan ibadat kita. Buat macam mana Nabi solat, macam mana Nabi buat haji, macam mana Nabi puasa. Silakan. Itu tak jadi salah. Jadi tuan-tuan jangan kata pula buat lift dekat masjid itu salah. Kenapa engkau buat lift dekat masjid? Rasulullah tak pernah buat pun. Memanglah Rasulullah tak ada lift zaman dia. Tetapi Rasulullah kata, yassiru, mudahkan orang ramai. Nabi kata kalau kita nak menarik orang untuk faham Islam, untuk mudahkan orang, untuk orang sayang pada kita, untuk orang senang ikut cakap kita, 4. Basyiru, yassiru, wala tunasiru, wala tu'assiru. 4 benda ni. Nabi kata dah, yassiru, wala tu'assiru, basyiru, wala tunasiru.
4 benda. Rasulullah kata kalau kita nak bagi orang sayang pada kita, nak menarik perhatian orang, nak bagi orang senang ikut cakap kita, nak bagi orang senang beramal dengan agama kita, 4 rahsia Nabi. Pertama kata Nabi, berikan kegembiraan pada mereka. Kalau tuan-tuan bekerja, berikan kegembiraan kepada orang yang tuan-tuan sedang berhubung. Masya Allah. Tuan-tuan berniaga. Tuan-tuan berniaga. Kalau orang beli barang tuan-tuan, apa salahnya ada sedikit sumbangan, ada sedikit hadiah di samping barang yang dia orang beli. Laku kedai tuan-tuan. Jangan pada 10 item itu semua kita nak untung. Biar kita rugi 1, tetapi kita untung pada 9. Dia akan ingat pada kita sampai bila-bila. Ada orang yang berniaga, 10 barang yang dia jual, semua dia nak untung. Biarlah kita rugi satu barang, 9 barang kita untung. Orang cuba ingat, murahnya dekat kedai lain ni $2, dekat kedai kau 50 sen. Masya Allah, kata dia. Yang 50 sen ini dia ingat sampai bila-bila tuan-tuan. Tapi dia lupa yang kita dah jual pada dia 9 barang. Sebab itu kalau kita nak bagi apa benda pun orang tertarik kepada kita, tolong basyiru, bagi orang suka. Masjid ni pun kalau nak bagi orang datang ramai-ramai, senang je, bagi orang suka. Sebab tu kipasnya besar. Kali pusing aja tuan-tuan, semuanya merasa. Setengah kipas dekat tiang aja, orang yang dekat tiang je rasa, walaupun panas dia rasa dia. Basyiru, bagi orang seronok. Bagi orang seronok tu apa? Orang bagi sumbangan. Sumbangan yang orang berikan, dia gunakan balik untuk masyarakat. Macam masjid tuan-tuan. Mungkin 3-4 bulan yang lepas kita bina dana, cari dana untuk nak buat lift, nak buat bangunan baru, tempat wuduk baru, tempat muslimat yang baru. Bila jatan kuasa ambil duit tuan-tuan, diwakafkan, digunakan, tuan-tuan tengok, tuan-tuan rasa seronok. Inilah yang disuruh oleh Nabi. Basyir. Nabi suruh kita bagi seronok orang. Begitu juga dalam ibadat. Dalam ibadat ini kita kena bagi seronok. Sebab tu Rasulullah kata, nak menarik hati orang, kena bagi salam. Nak menarik hati orang, kena bagi makan. Nak menarik orang, kena sambung silaturahim. Nak menarik orang, Nabi kata, hendaklah bangun tengah malam dan bermohon pada Allah. Sebut nama orang itu. Tuan-tuan, ini yang Rasulullah ajar pada kita. Nak menarik pada orang, Nabi kata bagi salam. Bagi salam je. Afsyus salam. Jangan kuasa kalau nak menarik jemaah, datang ke masjid, bagi salam dengan semua orang. Dia rockers ke, dia mak pang ke, dia mak motor ke, dia kaki disco ke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sangat rapat tuan-tuan. Saya selalu sebut dalam CD saya. Saya sudah 6 tahun saya bagi salam di hadapan pintu pagar rumah saya setiap pagi selama 6 tahun. 6 tahun orang lalu lalang depan rumah saya setiap pagi jam 7 sampai jam 7 suku. 7.20 saya bagi salam pada semua orang yang lalu. Budak kecil, budak remaja, orang tua, mak orang, isteri orang, bapa orang, ayah orang. Kerja saya bagi salam. Bila saya bagi salam tuan-tuan, saya sekarang ramai orang suka. Ramai kenalan. Daripada budak yang sekolah rendah sampai sekarang dia sudah sekolah menengah, dia kawan saya. Dulu saya bagi salam, dia masih berbasikal pergi sekolah. Assalamualaikum. Baju je. Sekarang dia dah naik motosikal. Dia pula yang bagi salam sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Ramai kawan. Sebab tu tuan-tuan yang mana datang buat korban di sekolah saya musim raya korban yang lepas. Cuba tengok berapa ramai anak-anak muda yang datang buat korban. Ada satu bas rombongan dari Singapura yang pergi. Anak-anak muda ni dia kata okey, kambing sana pula. Dia orang kepak je kepala kambing tuan-tuan. Menung kambing tu, tak cakap banyak tuan. Yang pegang kepalanya anak muda, kambing mana boleh lawan. 700 orang, 600 orang datang hanya untuk buat korban. Separuh daripadanya ialah anak muda. Sebab saya dah berkawan dengan dia orang hanya dengan beri salam 6 tahun yang lepas. Bila lalu anak perempuan pun saya bagi salam. Anak dara perempuan, gadis-gadis perempuan pergi sekolah, saya bagi salam. Kalau dengan budak lelaki, Assalamualaikum. Kalau dengan dia orang, Assalamualaikum. Dia lebih bersopan ya. Mereka insan yang lemah. Dengan makcik-makcik yang hantar anak dia pergi sekolah naik motosikal, saya buat kawan. Ada yang pakai baju kelawar je tuan-tuan. Baju kelawar kan yang terbelah sampai ke sini. Kadang-kadang baju dalam pun tak pakai.
Bila saya bagi salam, seminggu aja dia pakai baju kelawar. Kemudian dia pakai baju kurung. Sebab dia tahu orang tua tu dah tunggu depan rumah. Sibuk je kita. Secara tak langsung kita dah dakwah. Tuan-tuan, ini budaya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala lakum ard, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang memberikan kamu kemudahan untuk hidup dalam muka bumi ini. Tuan-tuan nak jadi apa? Nak jadi petani. Petani Allah bagi kemudahan. Dengan sistem pertaniannya, dengan pengairan dia, dengan alat-alat kerja tani, dengan jentera tani, dengan baja, dengan tanah yang subur. Kenapa kita tak ambil pertanian? Siapa yang pegang pertanian sekarang? Saya bercakap bagi konteks Malaysia, negara Malaysia. Saya cakap orang di Malaysia. Allah turunkan kepada kita Al-Quran beribu tahun yang lepas menceritakan tentang perihal pertanian. Kenapa sayur orang lain tanam? Kenapa buah-buahan bangsa lain tanam? Kenapa kita tak pegang ekonomi? Kenapa padi kita tak usahakan betul-betul? Kenapa buah-buahan kita biarkan pada orang lain? Projek kolam udang kita bagi orang lain. Ikan kita bagi orang lain pegang. Kenapa umat Islam tak pegang benda ini? Pertanian itu, silalah tuan-tuan. Rasulullah mengarahkan Huzaifah Al-Yaman untuk menjaga pertanian sewaktu baginda berada di Madinah. Menteri pertaniannya ialah Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman ini tuan-tuanlah yang pegang ekonomi dalam bidang pertanian. Tapi umat Islam tak pegang pertanian. Tanahnya hebat, tanahnya subur, tetapi orang lain yang mengikut hasilnya, orang lain yang mengalah hasilnya. Tuan-tuan, yang kedua, Allah kata aku mudahkan kamu untuk di dunia ini. Nak berjalan senang, nak menggembara senang, nak berdakwah pun senang. Allah kata famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di atas muka bumi, cari pengalaman. Cari pengalaman tuan-tuan. Pergi tengok di negara orang lain dan bawa ke tempat kita. Pergi tengok pada masjid orang lain dan bawa ke tempat kita. Pergi ke tengok pusat pengajian orang lain, belajar dan bawa ke tempat kita. Ini yang disuruh dalam agama. Kita tidak boleh statik. Sebelum saya bina sekolah tahfiz saya ini, saya berjalan hampir seluruh Malaysia. Hanya kerana nak tengok bagaimana sistem sekolah lain. Bagaimana bentuk sekolah lain. Bagaimana pondok warga mas sekolah lain. Bagaimana bentuk silibus sekolah lain. Saya campur-campurkan, rangkumkan dan buka sekolah saya sendiri. Akhirnya, dia akan menghasilkan sekolah yang terbaik. Inilah sunnah. Sunnah Nabi menyuruh kita membuat kerja yang terbaik. Datang staf yang pertama. Nabi kata, kalau kamu tak boleh jadi imam, jadi Bilal. Tak boleh jadi Bilal, jadi staf yang pertama. Nabi suruh kita jadi manusia yang pertama. Cuba tuan-tuan tengok. Siapa yang panjat gunung Everest? Orang hanya mengetahui dan mengingati nama orang yang mendaki gunung Everest yang pertama, orang ingat. Siapa yang menjejakkan kaki ke bulan yang pertama kali? Orang tak ingat yang nombor 2. Orang tak ingat nombor 3. Yang nombor 100 lagi orang tak ingat. Yang orang cuma ingat ialah yang nombor 1. Sebab itu Islam menyuruh kita menjadi yang nombor 1. Kalau dalam Singapura kita jadi masjid yang nombor 1. Nombor 1 daripada segi apa Ustaz? Kemajuan kita, pengajian kita. Nombor 1 daripada kuliah kita. Nombor 1 daripada menghasilkan produk-produk anak-anak yang hebat. Kita nombor 1. Akhirnya kita jadi hebat. Sebab itu Rasulullah katakan tadi, kalau kita nak jadi hebat, nombor 1 saya katakan tadi, basyiru, bagi orang gembira, bagi orang suka. Kalau tuan-tuan di sini pegawai kerajaan, tuan-tuan jadikan orang yang berurusan dengan tuan-tuan ialah orang suka dengan tuan-tuan. Senyumlah selalu. Kenapa kita tak senyum? Senyum kan sedekah. Kita pegawai kerajaan, orang nak cek pasport kita, senyum pula. Selamat datang. Senyum. Tak ada orang yang letih dengan senyum. Siapa yang letih dengan senyum? Cuba angkat tangan. Letihnya kenapa? Senyum. Mana ada? Senyum tak letih. Kenapa kita tak boleh senyum? Senyum saja. Selamat datang. Boleh makan balik. Bila ada orang, senyum balik. Cuma saya pesan, kalau tuan-tuan nak senyum, pastikan ada orang itu je. Jangan senyum seorang-seorang, tuan-tuan, nanti
masuk masalah mental mesti kan. Senyum pun tak boleh macam mana? Basyiru, bagi orang suka. Bagi orang suka tu apa? Bersih pakaiannya, wangi pakaiannya. Masya Allah. Nak datang semayang, bersih pakaiannya, wangi pakaiannya. Malaikat pun datang dengan kita. Banyak orang semayang tapi busuk. Banyak orang yang angkat takbir, Allah, gitu. Tapi janggutnya sunnah Nabi, serbannya sunnah Nabi, busuknya. Malaikat lari tuan-tuan. Kata ikut sunnah Nabi, minyak wangi, mana minyak atar? Bukankah sunnah Nabi itu ada beberapa sunnah? Yang pertama, watta'atar, memakai minyak atar. Bukan minyak atar yang busuk, yang hitam, yang sampai kita pakai melekit-lekit itu bukan. Minyak atar, yang cantik-cantik, yang wangi-wangi. Yang keduanya berinai. Al-haya, malu, itu sunnah. Yang keempat kahwin, mana juga? Kahwin, tempat. Ini sunnah Nabi ni. Salah satunya apa? Berwangi-wangian. Itu menggembirakan orang. Tuan-tuan kalau ada modal, beli minyak atar, banyak-banyak taruh dalam poket. Bila jumpa orang, salam, dapat minyak atar. Itu kalau banyak modal. Kalau tak ada modal, calik saja baju. Jangan calik minyak pengasih sudah. Datang ke masjid, calik. Datang masjid, calik. Orang yang masuk masjid, calik wangi. Masya Allah, tuan-tuan. Ini sunnahnya. Yang banyaknya, Masya Allah. Bajunya, jubahnya, kalau dia rendam, ditaruh airnya dalam kolam, matikan. Tak berapa bulan, tak dibasuhnya baju ni. Tak berbasuh pakaian dia. Ini bukan sunnah. Sunnah itu ialah beribadah dalam keadaan yang menggembirakan orang. Rasulullah baca khutbah yang menggembirakan orang. Orang rasa tak mengantuk, orang rasa kepada dia tak menjadikan satu beban kepada dia. Rasulullah bercakap dalam bahasa yang mudah, dengan tegas. Kadang-kadang dia sendiri pun tidur bila dia baca khutbah. Kan pelik ni juga. Bila dia baca khutbah, duduk antara dua khutbah, dia duduk atas kerusi, dia tertidur. Bila bangun, imam tamu lagi satu. Saya cakap pada tuan-tuan, ketika khutbah Jumaat, saya tak pernah tidur. Saya cakap tuan-tuan, sebab saya yang baca. Dia lemah tu nak tidur. Basyir, bagi orang suka. Kalau kita ada suami, sukakan isteri. Kalau kita anak, sukakan anak kita. Malam tadi saya selesaikan satu orang yang pukul anak dia, terbelah kepala ni. Masya Allah. 2 pagi tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, kenapa awak pukul anak awak? Entahlah ustaz. Saya tak sedar ustaz. Saya nak jawab je. Kalau otak kamu tak sedar. Cuma tak boleh nak jawab. Sebab kita ustaz boleh sebut kepala otak. Tak sesuai. Padahal saya sebut tadi kepala otak dia. Dia boleh ambil kayu mok, patah kayu mok, hentaknya kepala anak dia. Astagfirullahaladzim. Saya tak sedar ustaz. Macam mana pun sudah dah berdarah dah ustaz. Saya panggil polis tuan-tuan pukul 2 pagi. Apa macam ni? Anak ni amanah Allah. Nabi kata dah, laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada umat kami orang yang tak hormat orang tua dan orang yang tak kasih budak-budak. Kalau Nabi kata bukan umat aku, kamu umat siapa? Bukan umat aku orang yang tak hormat orang tua. Bukan umat aku orang yang tak kasih budak-budak. Kasihlah budak-budak, sayang mereka. Islam menyuruh kita menyayangi manusia, menyayangi haiwan. Tadi saya jumpa satu kucing, nama dia Cinta. Masya Allah, nama kucingnya Cinta. Cantik gila. Kucing Canada, lawa tuan-tuan. Geram tengok dia. Geram. Ada orang, dia tak suka kucing tuan-tuan. Dia sembelihnya kucing, dia makannya. Jaga-jaga tuan-tuan. Kucing tuan-tuan kalau hilang, itu maknanya orang makan lagi. Ada orang dia tepaknya kucing. Melila-lila kena tepak kucing. Kenapa kita tidak menggembirakan binatang? Tak menggembirakan alam. Tuan-tuan duduk di Singapura, alam ni pun gembira. Pokoknya dipelihara. Pokok tu gembira tuan-tuan sebenarnya. Sebab kita hormat dia, kita bagi kegembiraan pada dia. Jadi tuan-tuan di sini, di mana jawatan yang tuan-tuan pegang, tolong gembirakan orang. Tolong gembirakan orang. Di Amerika ada seorang pendakwah
Yang ceramahnya tak boleh buat di dalam tempat yang kecil. Ceramahnya kena buat dalam stadium NBA basketball. Kena buat dalam stadium ceramah satu padri Kristian. Jadi orang tanya pada dia, kenapa ceramah kamu boleh menarik perhatian orang begini ramai? Jawab dia, ketika saya berceramah, saya senyum kepada orang. Saya beri kegembiraan pada dia orang. Akhirnya dia orang suka pada ceramah saya. Kalau semua ustaz pegang macam itu, seronok orang tuan-tuan. Ini ustaz bila mengajar tengking orang. Bodoh! Oh. Macam orang Jepun je kamu ni. Budak-budak datang ke masjid. Diam, berhenti. Apa ni? Hai, budak macam Jepun kamu ni. Allah marah lah budak-budak. Masya Allah. Sama macam itu. Ustaz kena bagi gembira pada orang. Bila orang gembira tuan-tuan, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab tu saya seronok. Saya bukan riak, saya bukan sombong. Saya seronok di Malaysia bila Google mengeluarkan report, annual report untuk 2011, the fastest writing people in Malaysia. Saya duduk nombor 9. Okey ya. I'm not bad, tuan-tuan. Okey ya. Dalam Malaysia, orang tengok siapa yang paling cepat cariannya. Yang paling orang cari dalam internet untuk 2011. Nombor 10, nombor 1 Bruno Mars. Itu Mak Saleh punya orang. Musician daripada Amerika. Yang kedua Fatin Liana. Satu blogger perempuan. Yang ketiga Cikgu Shida, the miming teacher from Paris. Dia teacher, cikgu perempuan. Dia penyanyi tapi guna suara orang lain. Dia miming saja. Nombor 4 kita ingat siapa ke nama ke Hana Tajima ke apa yang reka tudung perempuan. Nombor 5 Anwar Ibrahim. Nombor 6 apa nama si Justin Bieber ke apa. Kemudian Avril Lavigne. Nombor 8 Rihanna. Nombor 9 Ustaz Kazim. Jadi saya seronok tuan-tuan. Bukan saya seronok sebab saya duduk dalam top 10 di Malaysia. Saya seronok sebab ada orang agama dalam 10 ni. Tahun lepas tidak ada langsung orang agama. Tahun sebelum-sebelumnya tidak langsung ada orang agama di situ. Untuk tahun ini sudah ada. Dan saya diberitahu pada tahun 2012 insya-Allah lagi ramai ustaz, penceramah-penceramah akan masuk pada ranking 1 sampai 10. Menunjukkan bahawa orang sudah minat kepada majlis ilmu. Kenapa orang suka kepada majlis ilmu? Salah satu sebabnya ialah menggembirakan orang. Orang yang susah hati datang majlis ilmu, tenang dia. Orang yang banyak masalah datang majlis ilmu, dia tenang. Orang yang dihimpit dengan berbagai masalah datang pengajian, dia tenang. Sebab itu dia senang tidur. Cuba tuan-tuan tengok kuliah, senang tidur. Khutbah Jumaat, ramai tidur. Sebab dia tenang. Tuan-tuan, orang tanya kepada saya, Ustaz tak ceramah politik Ustaz? Tidak. Saya bukan politician. Saya bukan orang politik. Kenapa Ustaz tak suka ceramah politik? Sebab bukan bidang saya. Ceramah politik bukan bidang saya. Saya tak pandai politik. Tapi saya kata, kalau kita datang ceramah politik, kandungan kontennya ialah orang lain semua salah, kita je betul. Itulah politik. Orang lain semuanya salah. Mereka salah. Mereka tak betul. Bodoh. Gila. Tapi kalau datang ceramah agama, kita dosa, kita banyak salah. Nampak ceramah agama, dia muhasabah diri tuan-tuan. Kita ni makin lama makin dekat mati. Takutlah pada Allah, insaflah pada Allah. Kalau ada mak bapak kita ni, ya Allah, mintalah ampun pada mereka, taatlah pada mereka. Itu ceramah agama. Ceramah agama ni dibentuk orang. Saya tak pernah dengar ceramah politik kita yang salah, mereka yang betul. Mana ada. Cobalah tuan-tuan, tak ada. Janji potong jari dah kalau ada. Sebab itu bila buat macam ini, basyiru dia menjadikan orang suka. Wala tunaffiru. Nabi pesan pada kita, jangan bagi jemu. Solat kita jangan bagi jemu. Sebab tu Islam menyuruh kita biar sikit-sikit tetapi berkekalan supaya tidak jemu. Ada sahabat yang dia dah kata dia sehari dia nak khatam habis Quran. Nabi kata jangan.
Jangan. Dia kata dia boleh buat. Sehari habis Quran dia khatam. Nabi kata jangan. Dia kata dia dah buat. Dia niat dah. Nazar dia dah. Dia nak habiskan sehari satu Quran. Bila dia dah tua, dia dah tak mampu nak habiskan sehari satu Quran. Akhirnya dia cakap, kalaulah aku ikut cakap Nabi dulu, aku baca mengikut kemampuan aku kan selamat. Sebab itulah dalam ibadat, ikut sunnah Nabi. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Buat sesuatu benda ibadat mengikut kemampuan. Ada sahabat Nabi yang nak berpuasa setiap hari, tak nak berbuka-buka, Nabi larang. Ada sahabat Nabi yang tak nak tidur malam, kerja dia nak sembahyang 24 jam, Nabi larang. Ada sahabat Nabi yang tak nak kahwin, nak bujang sampai mati, Nabi larang. Rasulullah kata, aku ni Nabi, aku yang paling kuat iman, aku yang paling bertakwa, kata Nabi, tapi aku tidur. Aku yang paling tinggi iman nak dibandingkan dengan kamu semua, tapi aku buka puasa. Aku yang paling tinggi di kalangan kamu ibadat aku, tapi aku masih beristeri. Apa hal kamu nak tolak sunnah aku? Ni dia tuan-tuan. Sebab ada orang macam ni. Ada orang langsung dia tak nak makan, nak makan sikit-sikit saja, dia kata dia nak ibadat je. Tuan-tuan, buat ikut kemampuan kita, sunnah. Begitu juga dengan mencari rezeki di dunia. Ikut kemampuan, jangan melebihi had. Jangan melebihi had. Ada orang yang bekerja melebihi had. Sampai langsung tak ke masjid, sampai langsung tak sembahyang, sampai langsung mendedahkan aurat dia, sampai langsung tak buat amal ibadat dia, semata-mata nak mencari kemewahan dunia. Tak kena, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan buat sesuatu benda sampai kita jadi jemu. Ceramah agama pun jangan panjang-panjang, setengah jam sudah, nanti jemu. Pada ceramahnya sampai 3-4 jam, nak balik depan kali. Segan pula, tunggu jugalah. Kalau kita buat dalam keadaan yang tidak menjemukan, insya-Allah tuan-tuan, buatlah ibadat. Khutbah jangan panjang sangat. 15 minit, 20 minit cukup. Sembahyang, bacaan yang sederhana saja. Kita menjadi umat yang sederhana. Sampailah Nabi SAW pesan. Tahap sederhana tu apa? Nabi kata, wa abghid baydaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma, kata Nabi SAW. Nabi pesan pada kita, kalau kamu sayang pada seseorang, sayanglah pada tahap pertengahan. Mungkin satu hari kamu akan bergaduh dengan dia, hilang kasih sayang kamu. Kalau kamu benci pada orang, bencilah secara sederhana. Mungkin satu hari dia akan jadi sahabat kamu, malu kamu pada masa itu. Dua benda Nabi pesan. Sederhana. Sederhana dalam bab apa? Sederhana dalam bab berkasih sayang. Jangan berkasih sayang melebihi had. Cinta pada girlfriend, boyfriend sampai tinggal mak bapak. Ini salahnya tuan-tuan. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang mak tinggal saudara, kerana kekasih ke Lombok ku turutkan. Masya Allah. Ini dia tengok cerita Bobby ya. 1973 Bobby tuan-tuan. 3 bulan dekat panggung wayang Bobby. Jempol kepala dia dengan Rishi Kapoor. Cuba tuan-tuan tengok cerita Bobby itu. Pale up, pale tum, tum. Duk tum. Mere kamre mem benda duk nyanyi ni. Dalam filem tu mak tak bagi, bapak tak bagi, tapi Bobby nak apa si friend apa nama nak juga. Rishi Kapoor nak juga perempuan tadi, perempuan tu pun nak juga Rishi Kapoor, lari. Inilah yang Nabi kata, hubbuka li syai' yu'ma wa yusam. Bila kamu cinta melebihi had, kamu akan jadi buta dan kamu akan jadi pekak. Betul tuan-tuan. Manusia kalau dah cinta melebihi had, dia jadi buta. Tak semayang pun dia nampak semayang. Segak pun, tak segak pun nampak segak. Sebab dah melebihi had. Ini penyakit orang Malaysia sekarang. Ada 800 lebih wanita-wanita yang menjadi keldai dadah. Menjadi keldai dadah. Ditangkap di seluruh dunia. Yang terbaru ditangkap di Pulau Pinang. Dia bawa dadah berkilo-kilo, tuan-tuan. Syabu berkilo-kilo. Boyfriend dia Afrika.
Tiap-tiap hari keluar dalam surat khabar. Tiap-tiap hari keluar dalam news. Berhati-hati dengan ejen, dengan sindiket penipuan. Ada yang ditipu 100 juta. Ada yang ditipu 5 juta. Ada datin yang ditipu 5 juta. Ada anak dara yang berhenti kerja, bawa dadah, kena penjara di China, kena penjara di Afrika. Tapi masih lagi orang main dan kena tipu lagi. Pelik betul lah tuan-tuan. Bila kita kaji kerana apa? Jawapan dia senang. Sebab bila cinta, semuanya dah lupa. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Habis. Indah belakang. Tak indah pun indah. Tuan-tuan, saya takut budak-budak universiti sekarang duk cinta dengan, minta maaf kalau ada orang Afrika di sini, minta maaf, bercinta dengan orang Nigeria. Habis tuan-tuan. Berhenti universiti sebab diberikan kehidupan yang mewah, handphone yang mewah, hotel yang mewah, bawa package pelancong yang mewah. Akhirnya suruh bawa dadah pun bawa sebab dah nampak kemewahan dia. Dah jadi buta dah tuan-tuan, tak nampak. Saya bertamatkan pengajian, tak nak belajar. Bila kita tanya kenapa kamu ni berhenti belajar, sekarang kamu dah menangis pula. Dia kata, aku kecewa, boyfriend aku dah tinggalkan aku, dah balik ke Afrika dah boyfriend aku. Orang dah sayang pada dia, orang dah cinta pada dia, senang-senang je tinggalkan kita. Geram. Peras menonggeng tuan-tuan. Kawan dia cakap, kau tak dengar ke ceramah Ustaz Kazim? Ustaz Kazim katakan kalau kita kehilangan seseorang, kita doakan pada Allah minta ganti yang lebih baik. Kamu doalah pada Allah. Semalam saya dah doa dah, ya Allah gantikan negro yang lebih baik pada dia. Ya Allah. Nak juga tu tuan-tuan. Inilah penyakit dia. Nabi pesan, jangan bercinta lebih hak, jangan berkasih-kasih lebih hak. Satu hari mungkin kamu gaduh. Cuba tuan-tuan tengok sekarang. Berapa ramai yang dulu sangat amcing. Dulu sangat close. Sekarang open. Dulu close. Yang mana yang bergaduh-bergaduh sekarang ini, puncanya apa? Dulu rapat sangat. Dulu presiden, dia timbalan presiden. Sekarang gaduh. Dua-dua tak ada presiden sekarang. Sebab tu Nabi suruh berhati-hati. Berapa ramai yang kahwin dua? Cuba tengok yang kahwin dua tu. Kadang-kadang yang isteri nombor 2 tu kamcing pada isteri nombor 1. Dia yang bawa perempuan ni pergi ke rumah. Abang, inilah kawan T. Dia datang nak melonti, nak menjahit baju dan sebagainya. Oh ya ke? Baik sangat abang. Suami tengok. Baik ada makna. Silap-silap dia kahwin dengan perempuan tu. Dah bergaduh dah. Engkau dah lah datang rumah aku, kamu curi laki aku pula. Sekarang bergaduh. Yang banyak bergaduhnya ialah tuan-tuan yang satu hari dulu rapat sangat-sangat. Kenapa boleh bergaduh? Dulu rapat sangat-sangat. Sekarang bergaduh kerana apa? Kerana bila dah rapat, dia boleh bergurau ikut suka dia. Bila bergurau ikut suka, kadang-kadang orang tu ada masalah. Orang ini pula bergurau tak ikut tempat. Akhirnya bergaduh. Yang kedua, kenapa orang yang rapat-rapat ini boleh bergaduh? Dia kata bila dah jadi terlalu rapat, kadang-kadang barang dipinjam tak minta izin. Kadang-kadang dah dipinjam tak dipulangkan balik. Bila tak diminta izin, bila tak dipulangkan balik, seorang terasa akhirnya bergaduh. Yang kedua, Nabi pesan. Nabi kata, kalau benci pada seseorang, jangan melebihi hak. Kalau dia bagi salam, kita jawab. Kalau dia jabat tangan, kita sambut. Kalau dia panggil kita kenuri, pergi. Jangan letakkan di sini bencinya. Kau tak pergi ke kenuri rumah dia? Tak payah. Menyampak aku. Kau tak bersalam dengan dia? Tak payah. Bukan ada pahala kau salam dengan dia. Silap tuan-tuan. Salamlah. Mungkin satu hari nanti, kita akan berbaik dengan dia. Tuan-tuan, kalau orang tak baik dengan tuan-tuan, sunnah Rasulullah, pergilah berdakwah pada dia. Tuan-tuan kenal Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tuan-tuan, Abu Lahab ni, Nabi Muhammad jumpa dia 70 kali sepanjang umur Abu Lahab selepas Nabi jadi Nabi. Selepas Nabi menjadi Rasul, 70 kali Nabi jumpa dia, direct pesan pada dia.
Pergi kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Islamlah kamu. Berapa kali? 7. Bukan. Tambah kosong. 70. 70 kali. Tapi Abu Lahab degil. Sebab apa dia degil? Sebab dia tamak. Sebab itu orang yang tamak dipanggil pelahap. Betul? Kamu ni pelahap betul lah. Memanglah adik-beradik Abu Lahab. Tamak tuan-tuan. Kenapa dia tamak? Dia tamak sebab Kaabah tu, di sekeliling Kaabah ada berhala. Berhala tu dia bisnes berhala. Kalau orang Islam semua, apa dia nak bisnes? Orang minum arak, dia adalah pengeluar arak. Kalau orang Islam tak boleh minum arak, siapa nak beli arak dia? Dia nak bisnes apa? Sebab itu dia marah pada Nabi, dia tak nak Islam. Sebab itu bisnes dia. Tetapi tuan-tuan, Nabi Muhammad jumpa dia 70 kali. 70 kali Rasulullah jumpa dia untuk dakwah. Kita sekarang nak berdakwah, berapa ramai yang kita jumpa? Kita tengok kaki disko, kita duk kutuk dia. Kita pergi sembahyang subuh, dia balik pada disko, bertembung tengah jalan. Apalah, orang terus masjid, dia balik disko. Astaghfirullahalazim. Kita pun terus sampai ke masjid. Pernah tak kita bagi salam? Assalamualaikum Ahmad. Dari mana ni? Disko. Semayang ke di sana? Itu nama dia soalan bodoh. Jangan tanya. Mana dah semayang di disko? Kita kena buat kawan dengan dia. Bila kita kawan dengan dia, tuan-tuan, senang. Saya kata dah tadi, saya mempunyai banyak kawan dengan anak-anak muda. Bila saya buat program, senang. Ramai datang. Bila saya sakit, alhamdulillah ramai doa. Bila saya buat kenduri, ramai tolong. Kalau saya berniaga, senang perniagaan saya. Kalau saya nak dakwah, senang sebab dia orang dah kenal dengan saya. Kalau saya dicalon pilihan raya, saya pun boleh menang. Saya dikategorikan sebagai winnable candidate, tuan-tuan. Sebab saya dah banyak kawan. Kalau saya tak ada kawan, macam mana nak jadi dakwah? Sebab tu pergilah berdakwah. Saya berdakwah pada artis. Saya berdakwah kepada pondang. Saya berdakwah pada orang asli. Saya berdakwah di tapak pasar malam. Kita berdakwah di uptown. Uptown sebab orang berniaga malam-malam. Kita buat pentas di situ. Ceramah, tuan-tuan. Saya ceramah di stadium. Kerana apa? Kerana tempat-tempat ini adalah tempat yang bebas dikunjungi. Tempat yang boleh didatangi. Kalau kita hanya nampak hanya di masjid, orang ni tak datang. Kumpulan-kumpulan macam ni dia tak datang. Sedangkan mereka lah sasaran kita. Sebab tu saya ceramah di kompleks membeli belah. Biarkan di sekelilingnya kompleks membeli belah orang tunggu di atas berkeliling. Saya di bawah. Kerusinya tak banyak, dalam 100-200 kerusi je. Dia punya ruang legar dia. Tetapi di atas. Di atas sana tu. Itulah target kita. Target kita tu kena ada, tuan-tuan. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan orang macam ini? Nak berhadapan dengan orang macam ini, kita kena jadikan kawan kita. Bila dah jadi kawan, senang kita dakwah. Senang di dakwah, tuan-tuan. Saya cakap dengan pondan. Ya, kalau di Malaysia orang panggil papu. Kita hanya usik papu. Ui, papu. Ui, papu. Dikejar ni baru tahu. Dia orang nampak je lembut, tuan-tuan. Tapi kalau lari laju. Sekali polis ambush dia orang. Masya Allah. Pengat kuasa agama ambush lari laju. Mengah polis. Tema tak mengah, tuan-tuan. Badan tegak. Gebuk-gebuk larinya. Masa kita naik kereta elok je dia cakap. Abang tengok saja pun tak apa. Bila kena lari, kena kejar dengan polis. Lari! Tapi kita kawan. Cara yang saya buat ialah beri CD. Tu CD saya. Saya kata pada masyarakat, pasang CD. Kenduri kahwin, pasang CD. Masjid tak ada pengajian, pasang CD. Kedai makan, pasang CD. Restoran, pasang CD. Dalam bas, pasang CD. Dalam feri, pasang CD. CD ceramah agama. Kesan dia, Masya Allah, tuan-tuan. Sangat hebat. Betul saya cakap, tuan-tuan. Bila keluar dalam YouTube ceramah kita lagi hebat. Saya seronok bila saya pergi makan di restoran, tuan-tuan. Saya tengok CD saya. Saya masuk-masuk saya tengok.
Macam pernah dengar suara ni. Tapi di mana? Rupanya ada di belakang saya television. Tayangkan CD saya. Ada orang yang tak makan sampai sejuk airnya, sampai sejuk supnya. Dengar ceramah aja. Tuan-tuan, kesan dia cukup besar. Satu pondan dia kata, Ustaz, saya dah 3 bulan saya dengar ceramah Ustaz. Jadi saya sekarang dah tak pakai hormon. Saya biarkan jambang saya keluar. Misai saya keluar biasa. Saya dah insaf Ustaz. Alhamdulillah. Cuma saya nak tarik kawan-kawan saya macam mana Ustaz? Macam mana saya nak tarik kawan-kawan saya yang belum berubah lagi Ustaz? Boleh tak Ustaz datang ceramah di tempat kita orang? Boleh. Saya buat sambutan hari jadi, buat di surau. Boleh Ustaz datang? Boleh. Tapi Ustaz dengan hentam-hentam tau. Saya pergi tuan-tuan. Ada 15 orang. 15 orang pun orang juga. Jangan kita nak ceramah dalam audien yang ramai. 15 orang pun cukup. Itu target kita. Ada yang datang ke surau pakai baju kurung lagi. Padahal laki-laki. Tapi saya tak marah. Saya salam dengan dia orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 orang sambut. Seorang tak nak sambut. Bila saya masukkan kan? Haram. Benar. Sabar. Tuan-tuan. Kena buat kawan. Tuan-tuan, bila saya ada program dalam televisyen di Malaysia. Sama ada secara langsung ke rakaman ke. Saya kena soleh. Bersolek pakai bedak biasalah sebab spotlight suluk kita, muka kita berminyak, jadi orang tak nak tengok kalau keluar muka minyak dalam TV. Yang soleknya kadang-kadang perempuan, kadang-kadang bukan perempuan, laki-laki pun ada, kebanyakannya perempuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam TV muka saya cerah, bila keluar live in concert gelap gila. Ini saya pergi ke Greek. Di Greek malam semalam saya keluar dalam TV. Besoknya saya ceramah di Greek. Satu makcik tu datang minta autograf. Tengok dalam TV cerah. Tengok betul gelap gitu dia. Saya kata gelap lah makcik tak pakai bedak. Yang soleknya perempuan berusnya panjang ini tuan. Begini solek dia. Jauh je macam tacap dekat kertas canvas dia rupa dia. Dia kata haram dekat-dekat macam air. Ada satu kali tu saya dalam studio. Bukan di luar studio. Jadi pengacara kata Ustaz, dia saya pergi tengok perempuan. Aduh, seksi gila. Rambutnya panjang ke punggung, bajunya ketat. Duduk Ustaz. Saya kata macam inilah akak. Akak bagi tahu mana bedak yang saya kena pakai. Biar saya sendiri tacap. Mana foundationnya mana? Perempuan ni cakap, tak payah Ustaz, kita serupa je. Baru saya perasan, ada halkum. Subhanallah. Saya ingatkan perempuan. Saya kata abang, tak apalah abang, hantam sajalah. Terus saya panggil dia abang. Tadi saya panggil dia akak. Kalau kita tak bermasyarakat dengan orang, bila orang nak menjadi baik tuan-tuan? Yang ketiganya Nabi pesan kepada kita, yassiru, mudahkan orang, dan yang keempatnya jangan susahkan orang. Inilah bentuk kerja yang baik. Kalau semua kerja kita mudahkan, jangan bagi orang susah pada kita. Itu sunnah Nabi SAW. Cuba tengok Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan isteri dia. Dia jahit sendiri pakaian dia, dia tampal sendiri pakaian dia yang koyak, dia tampal sendiri capaian yang koyak. Rasulullah tak pernah menyusahkan orang. Rasulullah kalau balik ke rumah dia, tuan-tuan, dia bawa kunci dia sendiri. Rasulullah kalau lambat balik, dia bagi tahu, malam ni jangan tunggu, saya balik lambat. Supaya isteri dia tak rasa susah. Inilah contoh daripada Nabi SAW. Bila dia tanya pada isteri Rasulullah, apa makanan kita ada hari ini? Kata isteri dia, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kita puasalah. Kan senangnya hidup Nabi. Tapi kalau kita bagi susah diri kita dalam ibadat, jadi susah tuan-tuan. Sebab tu dalam ibadat, kita kena cari jalan bagaimana nak mudahkan orang. Bagaimana nak mudahkan jemaah. Sekarang tuan-tuan dah buat. Ada lift masjid tuan-tuan. Orang yang sakit lutut boleh naik. Yang tak sakit pun boleh naik lift ni. Mudahkan orang. Apa lagi yang tuan-tuan kena cari untuk mudahkan orang? Tuan-tuan kalau datang di sekolah saya, setiap bulan berubah. Setiap bulan ada perubahan pada sekolah. Tandas kita ubah.
Bilik darjah kita ubah. Asrama kita ubah. Datang bulan ini lain. Datang bulan depan lain. Sebab kita tiru sunnah Nabi SAW. Kalau ada benda yang tak cantik, kalau ada benda yang perlu diubah, kita ubah sekarang. Sebab itu nak mengubah sesuatu benda, kena 3 benda. Nak bagi kita ni cantik dalam kerja, cantik dalam bisnes, cantik dalam keluarga, cantik dalam ibadat. 3 benda. Pertamanya ialah ubah sekarang mana-mana yang tak baik. Ubah sekarang. Mana-mana yang tak betul. Ubah sekarang. Mana-mana yang tak tepat. Belajar sekarang. Berapa banyak orang yang tak belajar tapi tak nak berubah. Dia tak nak masuk kelas pengajian. Bila orang baca Quran, dia tak erti baca. Bila orang buat tadarus, dia tak terlibat. Kenapa kamu tak masuk tadarus, Mat? Aku tak boleh baca. Kenapa tak belajar? Aku dah tua. Istilah belajar tak ada tua muda. Jom belajar. Kita belajar Iqra. Kamu dah 60. Kalau mengeja lambat. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, I, U. Lambat. Cuba terus sebut. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Kan senang. Itulah nama dia qiraati. Itulah nama dia Iqra. Kan senang. Ta, ta, ta. Ba, ba, ba. 68 umur. Sa, sa, sa. Orang pula ngutuk dia. Ingat tak pandai, rupanya bodoh. Itu sebab orang tak nak belajar. Sebab orang tak nak berubah. Sebab ramai yang ngutuk. Cuba jangan kutuk orang. Satu hari, seorang sahabat Nabi panjat pokok kurma. Panjat pokok kurma, dia selaknya kain dia. Nampak betis dia kecil, kurus. Kecil aja orang ni. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat ketawa. Kecil gila, kecilnya, sedihnya. Rasulullah marah dia orang. Jangan kamu kutuk kaki dia. 2 kakinya di hari kiamat lagi berat daripada gunung Uhud. Kerana 2 kaki itulah yang berjihad pada jalan Allah. Cuba tuan-tuan tengok. Rasulullah bukan pelaknat. Rasulullah bukan peleceh. Rasulullah bukan penghukum. Rasulullah tidak warama sunnat. Dia tak kutuk orang. Saya sedih hari ni tuan-tuan, orang kutuk orang. Dia tengok orang hitam, dia panggil black. Nasib baik tak black metal. Dia panggil hitam metalik. Mana boleh panggil orang hitam metalik? Mana boleh panggil blue black? Blackberry mana? Boleh enggak? Kenapa kita suka menghina orang? Allah tak nilai hitam putih. Allah nilai ni dalaman hati kita. Kalau kita cerah sekalipun, hati kita kotor, Allah tak nilai. Haram mengumpat, haram mengata pada orang, haram mengutuk warna kulit orang, haram mengutuk peribadi orang, haram. Dan haram juga memberi markah pada ciptaan Allah. Sebab itu pertandingan Ratu Cantik itu haram. Pertama kerana mendedahkan aurat. Yang kedua, pertandingan Ratu Cantik itu haram sebab kita beri markah pada ciptaan Allah. Sedangkan ciptaan Allah adalah terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling baik. Mana boleh kita bagi markah? Hidungnya kembang 4 sudah dah. Tengok peserta yang kedua, hidungnya mancung. Ini 8. Datang peserta nombor 3, angkat tangan. Setiapnya hitam 2 dah lah. Mana boleh kita bagi markah, tuan-tuan? Apa yang Allah cipta pada kita, itu adalah terbaik. Banyak orang yang beribadat tapi suka menghukum orang. Banyak orang yang bekerja tapi suka menghukum orang. Salah. Bekerja dah. Pamerkan kehebatan kita. Jangan tunjukkan aib orang. Salah. Saya berniaga. Saya buat gerai kecil-kecilan. Meniaga laksa. Okey. Tunjukkan pada kamu. Apa keistimewaan laksa kamu. Sudahlah. Tuan-tuan, datanglah makan laksa di kedai saya. Siapa makan laksa di kedai saya percuma teh tarik satu. Datanglah. Laksa di kedai saya laksa berat. Ikannya ikan segar. Cilinya cili yang hebat. Sayurnya tanam sendiri. Datanglah. Yang belah sana pula jawab. Datanglah makan kedai laksa saya. Laksa saya siapa makan sepinggan ikan sekok free. Datanglah, laksa kami buatan tangan, tidak menggunakan buatan mesin. Ikan kami ikan terbaik daripada ladang. Baru betul.
Itulah sunnahnya. Yang salahnya apa? Jangan makan laksa di kedai dia. Laksa dia pekat sebab campur tisu. Kawan ni pula jawab, jangan makan kelaksa di kedai dia. Ikan dia tu ikan dah berapa bulan punya ikan. Akhirnya bergaduh. Bila bergaduh, lingkup dua-duanya. Ini bukan sunnahnya. Sunnah Nabi bukan macam itu, tuan-tuan. Sunnah Nabi at-ta'awun. Tolong-menolong pada benda yang baik. Alal birri wat taqwa. Bukannya wa ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Bukan tolong-menolong pada benda dosa, pada benda yang bergaduh. Yang kedua, yang kita nak ubahnya ialah pada diri kita. Nak berubah, nak menjadi manusia yang hebat, kena ubah pada diri kita sekarang. Sekarang kena ubah diri kita dulu. Tadi saya kata sekarang. Nombor 2, diri kita. Jangan tunggu orang. Jangan tunggu orang untuk berubah baru kita nak berubah. Abang tak nak pergi ke solat di masjid istighfar? Pergilah jemaah di masjid. Suami dia jawab, Haji Mat tu pun tak pergi. Kenapa abang nak pergi? Haji Mat kata haji. Abang perlu haji. Kalau haji pun tak datang, apa salah lagi abang? Oh, silaplah. Kita pula pergi tanya dekat Haji Mat, kenapa kau tak datang sembahyang haji? Aku dah baru balik haji. Sekali sembahyang di sana 100,000 kali ganda sini. Yang 40 hari aku di sana pun tak habis makan lagi kamu tahu. Ini pun salah juga. Haji mardud mana ni? Tapi kita cakap dekat dia, apalah haji. Masa haji di Masjidil Haram, hari-hari haji pergi Masjidil Haram. Bila dah balik Singapura, hari-hari haram ke masjid. Tak ada kebalik bunyi tu. Duduk di Mekah, tiap-tiap hari ke Masjidil Haram. Balik Singapura, hari-hari haram ke masjid. Langsung tak pergi. Ini pun penyakit, tuan-tuan. Biarkan dia lah. Kita pergi dulu. Di samping kita dakwah dia, yang penting kita pergi dulu. Biar dia tahu. Dia tu belum pergi haji, tapi pergi semayang. Aku dah haji, kenapa aku tak semayang? Kita buat contoh. Macam tuan-tuan tadi, tuan-tuan sedekah. Sedekah. Aku ni dah pencen, bukannya ada gaji macam dulu dah pencen. Sedekah je lah. Jangan kita sebut pada orang yang berjawatan besar. Apalah gaji besar, sedekahnya tidak. Astagfirullah. Jangan tengok dia. Bubuh aja dulu. Kalau boleh, bubuh depan dia. Biar dia tengok pula. Orang pencen pun boleh bubuh, takkan aku tak boleh bubuh. Itulah yang disuruh. Buat dulu, tuan-tuan. Buat. Jangan kita tunggu orang lain nak upah kita. Bila kita buat yang terbaik, insya-Allah orang akan datang. Bila terbaik, masjid akan datang. Jawatan kuasa yang baik. Imam yang terbaik, orang datang. Bila yang terbaik daripada azannya, akhlaknya, orang datang, tuan-tuan. Akhlak dan azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bergema kawasan ini, datang orang. Tapi kalau dia pun tak semangat, hayya 'alas salat. Nak datang, tak datang sudah. Habis. Bunyi azan ni macam itu bunyi. Nak datang, tak datang sudah. Memang tak datang loh. Kenalah ubah. Bila kita buat yang terbaik, sebenarnya orang akan datang secara sukarela. Yang ketiga, tuan-tuan, yang kita nak ubah pada diri kita, kalau kita betul-betul nak jadi manusia yang hebat, mengikut sunnah Nabi, tuan-tuan, mulakan daripada benda yang kecil. Satu kejayaan yang besar bermula daripada langkah pertama. Nabi berjaya membina kota Madinah sebagai sebuah negara Islam adalah daripada langkah hijrah yang pertama. Kalaulah Nabi tak keluar hijrah, tak tahu macam mana. Masjid ini terbina dengan seketul bata. Dengan seketul bata itulah akhirnya bergabung semuanya membina sebuah masjid. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan jadi seketul bata. Tuan-tuan kena bayangkan, tuan-tuan jadi tiang, tuan-tuan jadi besi, tuan-tuan jadi pasir, tuan-tuan jadi tanah, tuan-tuan jadi simen. Bila tuan-tuan bekerja sama, bentuklah sebuah masjid. Kalau tuan-tuan nak hebatkan masjid ini, kita kena kerja sama. Ada orang yang jadi bata,
Ada orang yang kena jadi air, ada orang yang kena jadi simen, ada orang yang kena jadi kapur, ada orang yang kena jadi marble, ada orang yang kena jadi tile, ada orang yang kena jadi kapet, ada orang yang kena kipas besar. Ni, kena ada orang yang kena jadi aircon. Bila semua orang masing-masing buat kerja tuan-tuan, hebatlah. Kalau lah seorang saja buat, mampus dia. Akhirnya lari malam dia. Sebab tu kita kena buat. Dan buatlah kerja untuk Islam di mana kedudukan tuan-tuan berada. Tok Bilal dengan Bilal dia. Kerja Bilal dia. Tok Syiah dengan Syiah dia. Imam dengan imamnya. Tuan-tuan yang di sini yang koprak dengan koprak dia. Kita di sini yang tak ada koprak, keparat aja ada. Dengan keparat kita lah tuan-tuan. Dia koprak dengan budaya koprak dia. Jangan tuan-tuan nak suruh koprak cicik-cicik pula. Masing-masing buat kerja dia. Bila masing-masing buat kerja, naik. Ini tidak. Kadang-kadang bila koprak itu sajalah yang kena buat kerja. Asyik derma dia. Asyik dia derma. Lama-lama dia mau lari tuan-tuan. Sebab itu kita kena pelbagaikan. Kalau kita nak berjaya tuan-tuan, kita kena pelbagaikan. Cuba tuan-tuan tengok. Nabi letakkan urusan kerja di Madinah. Abu Bakar kerja apa? Umar kerja apa? Uthman kerja apa? Ali kerja apa? Pernah tuan-tuan dengar Umar Al-Khattab jadi pemimpin perang? Dia tak letak di situ. Pernah tuan-tuan dengar Abu Bakar As-Siddiq menjadi duta? Yang menjadi duta Ali bin Abi Thalib. Yang menjaga pertanian tadi Hudzaifah Al-Yaman. Yang menjadi utusan Nabi ke tempat lain, ada negeri-negeri lain, Mu'adz bin Jabal. Nabi meletakkan orang pada kedudukan dia. Yang layak maka Nabi letakkan dia. Yang tempat ini Nabi letakkan dia di sini. Akhirnya kerja itu elok. Sebab itu datang seorang laki-laki datang jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, kenapa lantik dia jadi? Kenapa? Apa kelemahan saya yang Rasulullah tak lantik saya? Rasulullah bangun. Masa tu Nabi duduk. Rasulullah bangun. Nabi kata, aku tahulah orang yang terletak itu. Bahaya besar orang yang tak mampu tiba-tiba diberikan kedudukan. Itu tanda-tanda kemusnahan pada orang itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak mampu, jangan duk buat kerja. Kalau kita tak mampu, jangan pegang. Kalau dah rasa tak boleh nak pegang masjid, tak boleh nak berkhidmat pada masjid, letak jawatan bagi orang lain. Nabi larang tuan-tuan. Kalau kita nak sesuatu kerja yang baik, pastikan benda itu adalah kemahiran kita, kemahuan kita, minat kita, kecenderungan kita, dan yang pertama sekali ialah minat kita kena buat. Tak kali itu. Saya sebagai penceramah, dah 21 tahun saya berceramah. Orang tanya saya, Ustaz, tak letih ke Ustaz? Tak penat ke Ustaz? Saya kata saya berceramah, saya tak penat. Siang, malam, pagi, petang, saya balik pukul 2-3 pagi. Saya nak lebuh raya utara selatan daripada Kedah, Pulau Pinang nak balik ke Ipoh. Malam-malam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tuan-tuan. Saya cakap kepada tuan-tuan, saya tak jumpa terowong. Pelik tak? Tak jumpa terowong. Tidur. Macam mana nak jumpa? Boleh faham? Bila sampai terowong saya tidur. Sudah dah tak ada terowong. Tiap-tiap malam 2 pagi, 3 pagi. Tak pernah penat. Sebab apa? Sebab minat. Minat saya di situ. Bila kita minat tuan-tuan, itulah dia. Sekarang cari jalan. Macam mana kita nak menarik orang supaya minat untuk beribadat. Nabi sebut, cara nak menarik minat orang untuk ibadat, kalau belum berkahwin, silakan kahwin. Kerana kahwin itu melemahkan nafsu. Bila kahwin itu lemah nafsu, ibadat ni nafsu cukup benci. Bila tuan-tuan kahwin, tuan-tuan buat kerja bersama-sama dengan isteri beribadat, nafsu tewas. Nafsu akan tewas. Buatlah kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, semayang sama-sama. Seronok. Puasa sama-sama. Seronok. Datang semayang, solat sama-sama. Datang kuliah sama-sama. Seronok tuan-tuan. Bersedekah sama-sama. Umrah sama-sama. Haji sama-sama. Yang mana belum kahwin, kurang seronok. Orang ni bawa isteri naik kereta. Dia seorang naik kereta. Belah kosong dia. Kahwin. Yang mana tak ada kahwin, pergi sekolah saya. Ramai. Ya, ada ibu-ibu tunggal 60, 70. Ambil. Kesian dekat dia orang.
Seronok tuan-tuan. Dengan beristeri, berkeluarga hebat. Saya dah cakap pada tuan-tuan, bila kita genggam tangan isteri kita, gugur dosa tuan-tuan. Bayangkan, senyum pada isteri dapat rahmat. Sebab tu yang mana datang dengan kereta dengan isteri hari ini, sebelah pegang steering, sebelah kiri pegang tangan isteri, masuk dia sama-sama. Oi, seronok. Seronok lah. Seronok. Sampai kat traffic light, berhenti, cium tangan isteri. Geram. Geram. Tak lagi isteri ambil tangan suami dia. Geram. Tadi abang pergi toilet ke? Sabun tak basuh. Dia kena buat, insya-Allah. Yang kedua, bagaimana nak menarik minat supaya kita bekerja dan sebagainya. Ingat, setiap ibadat yang kita buat adalah pahala. Contoh berkhidmat pada masyarakat, pahala. Contoh bekerja di kedai runcit, pahala. Contoh bekerja di pasar raya, pahala. Contoh kerja di kilang kain, pahala. Jika niat tuan-tuan untuk cari rezeki untuk anak-anak dan niat untuk berbakti pada masyarakat, pahala tuan-tuan. Saya sebutkan tadi ada 6 kekuatan untuk berjaya. Yang itu saya simpan pada malam besok tuan-tuan. Tetap pasti di masjid mana. Saya baru sebut tadi kekuatan tauhid. Dia ada 5 lagi kekuatan yang Nabi bawa sehingga boleh berjayanya Nabi. Walaupun tidak ada kuasa pada peringkat awalnya. Tapi Nabi SAW telah berjaya. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita ada di stadium. Stadium apa? Yu Cukang. Jadi insyaAllah kita jumpa malam ni. Yang terakhirnya tuan-tuan, setiap benda yang nak buat baik mesti ada cubaan. Setiap benda yang nak jadi baik mesti ada cubaan. Cubaan kita akan sampai kepada kita 4 cubaan ini akan sampai pada kita sampai kita mati. Pertama, cubaan dunia. 4 cubaan ini akan goda kita sampai mati. Pertama, dunia. Dunia akan menipu kita. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dunia akan goda kita. Banyak orang nak jadi baik, dunia goda dia sampai dia jadi jahat. Banyak orang yang nak berubah jadi baik, tapi dunia dia menjadikan dia kembali balik ke lubuk asal dia. Banyak manusia yang nak beribadat, tetapi kesibukan dunia menghalang dia ibadat. Dunia ni cukuplah tuan-tuan. Dia bagi duit saja. Saya dah pencin Ustaz. Cadangnya nak duduk kat masjid dah. Dah pencin-pencin ni. Ada offer pula Ustaz. Macam mana Nampak? Dunia dia kacau dah. Itu baru duit. Belum lagi televisyen. Berapa ramai yang nak semayang. Televisyen tayang cerita Korea. Bukan Korea. Dengan Doraemon pun kalah tuan-tuan. Tak semayang lagi Mama. Mama tak semayang. Mama tengok Doraemon. Masya Allah, ni dunia. Yang kedua yang akan menggoda kita ialah makhluk. Makhluk akan goda kita. Sama ada goda untuk menghalang, sama ada goda dengan kasih sayang. Cukuplah ada cucu seorang bela di rumah dengan sebab cucu seorang opahnya dah tak datang kuliah muslimat lah. Cukuplah tuan-tuan. Makhluk ni, kadang-kadang makhluk ni menghasut kita, hasut kita supaya buat jahat. Yang ketiganya ialah iblis. Dan iblis tuan-tuan, dia tidak ada sifat jemu. Kalau iblis ada sifat jemu, seronoklah. Manusia ada sifat jemu. Dia cari parking tak jumpa, dia pusing, parking tak ada, dia balik. Abang kenapa balik? Parking tak ada, nyampah aku. Balik dia. Kalaulah iblis macam itu, seronok kita. Tengah-tengah sembahyang, iblis goda. Tak makan, iblis pun merajuk. Celaka betul. Menangis iblis. Tak ada tuan-tuan. Iblis goda dalam mati. Dia tak ada sifat cemburu. Dan yang keempatnya ialah nafsu. Nafsu akan terus menggoda manusia. Baik, bagaimana kita nak lawan 4 benda ini? Pertama, dunia. Tajarud dunia. Asingkan kita dengan dunia. Benda maksiat kita tak buat. Benda lara kita tak buat. Selamat kita. Benda haram jangan buat. Jangan buat. Kenapa kita jadi rosak? Kita jadi rosak sebab kita yang buat benda itu. Matanya lebam, kena tumbuk. Kenapa mata kamu, Mat? Entah laki itu tiba-tiba dia pukul aku. Aku tengah minum, dia tumbuknya aku. Apa kena mengenal kamu dengan dia? Tak ada apa. Aku cuma ngorak bini dia je. Patutlah pun. Kamu kena tumbuk sebab kamu kacau isteri dia.
Kita dapat jahat sebab masalah kita. Cuba kita jangan buat jahat dengan orang. InsyaAllah tak ada sebab. Jangan menipu orang. Jangan tipu orang. Jangan pukul orang. Jangan mengorak anak orang. Jangan mengacak bini orang. Selamatlah. Itulah nama dia tajarrud. Elakkan daripada benda yang sia-sia. Yang kedua, makhluk. Bagaimana nak selamat diri daripada makhluk? Pilihlah kawan. Pilih kawan. Nak pilih suami, pilih. Carilah pasangan betul-betul, oh kawan. Ambil lagu. Pegang. Nak cari suami, cari yang terbaik. Jangan main redeh aja. Dah tak ada orang lain minang, Ustaz. Ini pun belasah je lah. Mana boleh. Pilih kawan. Yang ketiga, bagaimana nak lawan syaitan? Syaitan kata, aku goda manusia daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tapi syaitan tak sebut atas dan bawah. Aku goda manusia dengan 4 penjuru. Tapi 2 yang dia tak sebut, atas dan bawah. Bila ulama-ulama kaji, apa di atas? Pemikiran kita, perbuatan kita bersandarkan pada Quran. Syaitan tak boleh goda kita. Apa dia bawah? Kaki. Setiap langkahan kita bersandarkan pada sunnah Nabi SAW. Syaitan tak boleh goda kita. Dan yang keempat, bagaimana nak selamatkan daripada nafsu? Mujahadah. Lawan nafsu. Nafsu kata malas semayang, bangun pergi semayang. Nafsu kata malas baca Quran, baca Quran. Jangan tak baca. Nafsu kata jangan puasa, puasa juga. Nafsu kata jangan sedekah, sedekah juga. Lama-lama nafsu tunduk pada kita, tuan-tuan. Baik, di sini ada satu soalan. Adakah benar Rasulullah sentiasa bermula memberi salam dahulu sebelum orang lain dapat memberi salam dahulu, sampai Sayyidina Ali sembunyi di belakang tembok nak memberi salam dahulu? Tak dapat juga berbuat demikian. Memanglah Nabi Muhammad adalah orang yang paling awal bagi salam. Dan ketika lepas bersalam, Rasulullah adalah orang yang paling lewat angkat cabut tangan daripada bersalam dengan orang. Dia mula hulur tangan dan dia yang mula melepaskan, yang paling lewat melepaskan tangan. Jadi tuan-tuan jangan salah faham pula. Dah bersalam kamu tak nak lepas. Apa hal kamu tak nak lepas ni? Aku nak jadi orang yang paling lewat melepaskan menu. Itu nama dia tak sihat, tuan-tuan. Nombor 2, Rasulullah bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya dah kata, tuan-tuan, kesan Assalamualaikum sangat hebat. Sebab saya buat. Saya berjalan, tuan-tuan. Kegemaran saya ialah berjalan kaki. Sebab tu saya suka naik tangga. Saya tak naik lift. Kalau saya pergi hospital, ke pejabat mana-mana, saya tak naik lift, naik tangga. Untuk jantung saya, exercise. Yang kedua, supaya saya banyak kawan. Saya pergi hospital Ipoh, ada 8 tingkat. Daripada bawah sampai ke atas kena tangga. Bila saya ziarah orang sakit. Sebab saya nak dapat ramai kawan. Tingkat pertama, jumpa dengan doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ustaz nak ke mana? Tingkat 8. Jauh tu Ustaz. Tak apa, exercise. Jumpa tingkat 2, nurse. Assalamualaikum. Ramai. Jumpa tingkat 3, rehat sekejap, sakit lutut. Orang bawa air. Ustaz, boleh tak buat air? Saya jawab, saya tak pandai. Hai, saya dengar dalam radio Ustaz baca doa. Baca doa pandai, buat air tak pandai. Tak apa, boleh bikin air, susah tuan-tuan. Bila satu wad saya kenal, saya tinggal pada hari Isnin lepas, hari Selasa lepas tingkat 6. Sahabat saya kena tebuk kepala dia. Buat keluar dalam ni, ambil daging paha, tampar dalam ni ulang. Umur dah 70. Bila saya ziarah dia, tuan-tuan, semua orang bangun. Ustaz Kazim, semua datang jampi. Masya Allah. Dengan doktor pun Ustaz boleh jampi. Ustaz, saya sakit kepala. Ustaz, dia pun sakit kepala. Saya datang sekejap pun saya sakit kepala tengok wak nampi. Semua orang sakit kepala tu tuan. Yang terbelah kepala, yang aksiden, kena pukul. Masya Allah. Ada orang yang tempurung dia keluar tu tuan. Dia aksiden dengan babi. Dia pergi solat subuh, babi rempuh dia, babi sondor dia pula habis tempurung ni. Doktor buat keluar tempurung ni. Masya Allah, sedih tuan-tuan. Saya sampai ke elok dia meninggal dunia. 16 hari koma. Subhanallah. Jadi bila kita kawan seronok tuan-tuan. Bila kita ramai kawan kita seronok. Makcik ni kata, macam pernah tengok lah. Di mana Saya tak tahulah makcik. Dah, makcik pernah tengok ni. Pernah datang tak Parit Buntar? Pernah? Pernah ni. Apa ni makcik tu? Suami dia aksiden tu belah kepala ni tuan. Jahit.
Jahit bayar ni. Dia kejut suami dia. Abang, bangun kejap. Apa? Ni siapa dia? Ini Ustaz Kazim. Cuk tidur balik tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Baru operate kepala pun dia sedar lagi. Masya Allah. Kita kena banyak kawan. Bila kita banyak kawan, makan free tuan-tuan. Betul. Bila saya pergi ke restoran, tak bayar-bayar. Ustaz, dah ada orang belanja. Alhamdulillah. Lain kali cakap awal-awal. Senang saya makan banyak-banyak. Bila saya naik tol saya free. Juru tol kenal. Ustaz Kazim kan? Ya, tak apa Ustaz, saya bayar. RM60. Murah kan? Kalau RM16 sendiri bayar juga. Jadi tuan-tuan, saya ajak pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan bekerja di sini, carilah kawan sebanyak mungkin. Kerana kawan yang ramai itulah yang akan mengkayakan tuan-tuan. Dan tuan-tuan, carilah kawan sebanyak mungkin dalam ibadat. Kerana mereka lah yang menggalakkan kita untuk berbuat ibadat.